bersegera untuk salat pada hari mendung. Ghaimin, hari mendung. Okey, baik. Itu hadis dia. Hadis 594 sama dengan buku kita ni. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muaz bin Fadalah. Qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibn Abi Katsir an Abi Qilabah anna Abul Malih haddatsahu qala kunna ma'a Buraidah radhiyallahu an fi yaumin di ghaimin. Kunna ma'a Buraidah radhiyallahu an fi yaumin di ghaimin. Kata Abul Malih, kami bersama dengan Buraidah radhiyallahu an pada hari yang mendung. Zi itu memiliki, tapi artinya kita bahasa mudah hari yang mendung. Faqala radhiyallahu an bakiru bis-salah. Kata beliau radhiyallahu anhu ardah, segerakanlah salah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man taraka salatal asri habita amaluh. Sesiapa yang meninggalkan salatul asar, maka terhapuslah amalan-amalan dia. Okey, itulah ceritanya. Dan kalau kita lihat dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Ya, mana hadis dia ni? Saya tak jumpa. Ni. Balaghana daripada Abdul Aziz bin Rufai'. Balaghana, kami ada menerima hadis Nabi SAW bahawa baginda berkata, ajilu salatul asri fi yaumil ghaim. Segerakanlah salat asar ketika hari mendung. Itu ibu-ibu boleh lihat pada muka surat 288 yang sebelum keterangan tambahan. Ya, sebelum keterangan tambahan. Okey, jadi kita tengok hadis ni balik. Pada hemat ibu-ibu ni, dalam hadis ni siapakah sahabat yang membawakan hadis ini? Macam mana ibu-ibu? Yang paling dekat dengan Nabi ke Ustaz? Abul Malih. Ceritanya siapa sahabat Nabi yang bawa hadis ini? Abul Malih. Abul Malih menyampaikan hadis kepadanya. Abu Qilabah. Okey. Abul Malih sampaikan hadis itu kepada Abu Qilabah. Okey, jadi sahabat Nabi yang bawa cerita ni Abul Malih. Masuk Kak Niza. Abu Malih menyampaikan hadis kepadanya. Ya, Kak Syida macam mana? Dan ibu-ibu yang lain macam mana? Siapa sahabat Nabi yang bawa cerita ni? Kami pernah bersama Buraidah tu. Buraidah pada satu hari yang mendung. Abu Malih. Abu Malih. Abu Malih. Kak Syida sebut siapa tadi? Kak Syida? Buraidah. Buraidah. Jadi jawapannya Buraidah, ya. Buraidah. Sebab Abul Malih buat cerita tu. Abul Malih cerita kepada Abu Qilabah, katanya kami ada bersama dengan Buraidah. Buraidah itu sahabat Nabi ketika hari mendung. Dan beliau pun sebut bakiru bisalah, jom kita segerakan salah. Dan kemudian baru beliau sampaikan hadis Nabi SAW. Kerana Nabi ada berkata, sesiapa yang tertinggal salatul asar kerana cuaca mendung dia tak perasan asar tu, maka hapuslah amalan-amalan dia. Artinya dia beberapa pahala dia akan hilang lah. Okey, baik. Jadi dalam bab ini ibu-ibu sekalian, yang sahabat Nabi yang bawa hadis ini ialah Buraidah, bukannya Abul Malih. Kemudiannya kalau kita lihat lagi dalam pernyataan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Okey, mana ya? Di sini wa ruya zalika an Umar. Idza kana yaumu ghaimin fa akhiru adh-dhuhra
wa ajilul asar. Okey. Dia sebabnya dia ada satu pandangan ni, wakilah ni ada satu pandangan. Ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 289 tu. Ada satu pandangan menyatakan maksud Nabi tadi, maksud Buraidah tadi ataupun kalam Nabi, segerakanlah salat asar itu, iaitu ta'jilul asri, segerakanlah salat asar, wa jam'uha ma'az zuhri. Okay, dan kemudiannya jamakkan dengan zuhur. Dia begitu sebab zaman dulu ni mereka bila cuaca mendung yang sangat, tambah-tambah ribut padang pasir menyebabkan mereka sukar untuk melihat waktu zuhur dan asar dengan jelas. Maka Nabi SAW minta segerakanlah salat asar tu, takut terlepas nanti. Takut terlepas, tengok-tengok dah masuk maghrib sebenarnya. Maka ada sampai pendapat menyatakan dia kena jamak zuhur dengan asar ni sebab keliru dengan masa tu. Tapi kalau ikut pandangan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika hari mendung, hari yang tak nampak matahari, sukar untuk membuat penilaian waktu zuhur dan juga asar, fa akhiru zuhra, maka lewatkan zuhur, wa ajilul asra. Artinya hati-hati jangan tersolat zuhur awal waktu, lewatkan sedikit. Dan kemudiannya asar tu hati-hati supaya jangan terlepas asar, maka awalkan sedikit. Jadi itu pesan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ceritanya zaman ini kita tak berlaku lah boleh dikatakan. Cuma kita kena hati-hati sebab sekarang ni waktu solat boleh dikatakan awal ya. Waktu solat sangat awal. Dan memang waktu yang paling cepat mengalami perubahan ni adalah waktu asar. Paling cepat mengalami perubahan. Okay, bayangkan ibu-ibu sekalian kalau kita lihat ni, ini di Shah Alam punya, minta maaf ya. Zuhur 1-2 minit. Dan zuhur ni dia boleh lajak sampai pukul berapa ya? Sampai 1.50, 1.45, dia boleh lajak sampai pukul tu. Okay, tapi standardnya dalam pukul 1-2 minit, 1.50 pula tak lah. 1.40 macam tu lah. Okay. Tapi kalau asar ni, dia boleh awal daripada 4.16 pun boleh lagi awal. Dalam pukul 4.10. Dan dia boleh lambat sampai dekat pukul 5 pun ya. Jadi asar ni dia paling cepat mengalami perubahan. Itu yang kita kena hati-hati. Kalau maghrib dia tak jauh. Dia dalam sebelum pukul 7 pun ada. Dia dalam setengah jam je sebelum pukul 7, dalam 7.30 macam tu. Asar ni dia punya perubahan dia tu agak ketara sedikit. Manakala subuh dan juga isyak tidak terlalu ketara. Apalagi subuh pun kita telah standardkan waktu subuh yang baru di negara kita Malaysia kan. Okay, baik. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, pada zaman sekarang kita tidak mengalami kesukaran. Cuma kita kena hati-hati. Takut kita solat zuhur tu, kita terawal daripada waktu ataupun kita terlewat. Sangka kita 1.20 kot azan zuhur. 1.20 baru pergi surau. Sampai surau orang dah habis solat zuhur dah. Kerana zuhur awal rupa-rupanya. Itu kena hati-hati. Baik. Itu hadis yang pertama dan tidak banyak ulasan tentang hadis ini. Kita terus ke hadis yang kedua. Yang cerita ni cerita yang ibu-ibu pernah dengar ada pun ya. Saya pun pernah cerita kot. Tapi kita lihat lagi. Babul azani ba'da zahabil waqti. Bab azan selepas berakhirnya waktu. Ataupun setelah masuk waktu beberapa ketika. Ibaratnya daripada perbincangan ini, kita nak tengok, boleh tak boleh kalau zuhur tadi pukul 1-2 minit kan? Tengok-tengok hari itu orang terlambat kerana ada kondisi kahwin lah, ada orang datang rumah lah, bila lambat, siap pun lambat. 1:30 baru sampai di surau. Okay, jadi perlu azan ke ataupun tak? Kerana masa dah setengah jam dah berlalu. Okay, ataupun kita katakan isyak, ada kuliah maghrib. Ataupun ada bacaan surah kahfi pada malam Jumaat. Dan dia habis macam surau tempat saya tu. Dia pada malam Jumaat, ada masa dia baca kahfi, ada masa baca yasin. Rasa begitulah. Jadi kalau masa tam baca kahfi tu agak lambat. Dan habis baca kahfi ataupun yasin, mereka akan selawat pula kepada Nabi SAW dalam beberapa puluh. Ataupun tak tahulah berapa banyak mereka selawat. Ya. Jadi menyebabkan isyak tu lambat sikit. Mungkin 8.30 baru selesai. Jadi 8.30 kalau 8.30 masih isyak, adakah kita perlu azan lagi ataupun tak perlu azan? Okay. Ataupun dulu masa saya sekolah menengah dulu, jadi betul tak betul pengamalan kami dulu yang mana kalau zuhur, kami azan pukul 2 petang. Jadi sekolah kami tu ada surau. Dan surau tu
Kalau azan penduduk setempat boleh dengar. Sebab sekolah kita ni sekolah kampung je. Rumah-rumah kampung pun tepi-tepi tu je. Kalau kita azan, orang kampung boleh dengar pukul 2 petang. Dan kalau isyak pun kami azan pukul 9 malam. Artinya kalau Zuhur tu 1:30, pukul 2 baru kami azan. Kerana pukul 2 baru tamat sekolah. Dan kalau waktu isyak, lepas maghrib tu waktu untuk membaca Quran. Jadi pukul 9 malam barulah azan salatul isyak. Jadi boleh ke sebenarnya azan lewat waktu tu kan? Ini yang dibahaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Babul azani ba'da zahabil waqti. Bab azan setelah berlalunya waktu beberapa ketika. Okey. Siapa guru Bukhari yang bawa hadis ini, ibu-ibu? Imran bin Maisarah. Imran bin Maisarah. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Imran bin Maisarah. Maisarah tu nama lelaki ke perempuan tu? Laki, Ustaz. Nama lelaki. Dia ada panggil dalam istilah bahasa Arabnya. Nama itu sebutannya musanna ataupun perempuan. Kerana dia ada tamar butah. Tapi sebenarnya dia nama lelaki. Ada banyak kan nama-nama macam tu Contohnya apa dia? Nama yang musanna, dia ada tamar butah. Tapi sebenarnya dia nama lelaki. Hamzah, Ustaz. Hamzah, bunda. Jazakumullah khairah. Lagi? Siapa lagi? Hamzah. Abu Talha. Talha ataupun Abu Talha. Talha pun ya, Abu Talha pun ya. Okey. Cekap benda alam. 2 dah nama. Rabi'ah. Ya, Rabi'ah. Ataupun anak tiri Nabi apa namanya? Anak tiri Nabi yang lelaki. Qatadah, masya-Allah. Ya, apa dia Kak? Usamah. Usamah tu kira cucu angkat Nabi kan? Cucu angkat Nabi. Usamah. Harisah. Harisah, sebab mesti Bonda Azhar perasan ke Zaid bin Harisah tu Hurairah. Apa nama? Hurairah. Hurairah, Abu Hurairah itu gelaran lah. Tapi boleh lah kan. Dan juga anak tiri Nabi tadi. Boleh dengan Sa. Sa apa? Sa. Bukan Sarah ya. Ibu Sarah tak masuk. Sa'labah. Sa'labah okey. Tapi itu bukan anak tiri Nabi lagi. Kak Aisyah dah jawab dah. Salamah. Ya. Salamah. Itu lelaki. Baik. Jadi kembali pada ini. Siapakah sahabat Nabi yang bawa cerita ni? Itu soalan dia. Jom cari. Siapa sahabat Nabi yang bawa cerita ini? Imran bin Maisarah. Bukan, itu Ayah Abu Qatadah lah. Abu Qatadah. Kak Liza dah terperangkap dah sikit. Abu Qatadah ya. Dia sebut an Abdullah bin Abi Qatadah. Hadis ini daripada Abdullah bin Abi Qatadah. Dia ambil daripada ayah dia. So ayah dia siapa? Abu Qatadah. Abu Qatadah. Dulu ingat tak yang ibu tak dapat jawab soalan yang mudah ni kan? Sebab keliru. Okay, Abu Qatadah. Katanya apa dia? Sirna ma'an Nabi SAW. Ini bukan sirna dalam bahasa Melayu tu. Sirna dalam bahasa Melayu artinya hilang kan. Okay. Ini sirna, dia asal daripada sara, berjalan. Bila tambah na di belakang, kami. Jadi itu sirna, kami berjalan. Ataupun kami ada kembara. Sirna ma'an Nabi SAW laylatan. Kami berjalan dengan Nabi SAW pada satu malam. Faqala ba'dul qaumi radhiyallahu anhum. Maka adalah orang yang berkata. Ibu cuba tanda di buku masing-masing. Perkataan ba'du ni. Perkataan ba'du biasanya diterjemah sebagai sebahagian ataupun separuh ataupun setengah. Dia kadang-kadang bila sebut ba'du ni. Dia boleh bermaksud seorang je. Boleh juga maksudnya. Jadi mungkin seorang je yang sebut. Faqala ba'dul qaumi, ada seseorang bagi tahu. Radhiyallahu an. Apa katanya? Lau arrasta bina ya Rasulullah, kata dia. Lau arrasta bina ya Rasulullah. Apa kata kalau Rasulullah ajak kami berehat dulu? Dia punya bahasa dia tu bahasa yang sangat lembut. Jadi dia tak kata, apa kata kita berehat dulu Rasulullah? Tidak. Tapi dia guna perkataan arrasta. Ta tu kamu kan?
Ar-rasta tu kamu. Boleh tak kalau Rasulullah bagi kami berehat dulu? Itu tanda adab yang tinggi kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ar-rasta tu dah asal daripada perkataan at-ta'ris. Ibu-ibu boleh lihat muka surat 293 atas sekali. Okey. Ar-rasta tu asal daripada at-ta'ris. At-ta'ris tu artinya singgah sejenak dalam perjalanan, bukan dengan tujuan untuk menetap. Okey. Biasanya digunakan untuk singgah pada waktu malam, at-ta'ris. Baik. Lau arrasta bina ya Rasulullah, boleh tak kalau Rasulullah bagi kami berehat dahulu? Qala, siapa yang kata tu? Ibu. Qala. Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, akhafu an tanamu 'anis salah. Terbuka ni ke? Okey. Saya risau kalau kita semua tertidur jadi terlepas solat. Jadi solat apa tu? Salatul subuh. Qala Bilalun radhiyallahu an. Ana uqizukum fattaja'u. Ana uqizukum. Sekejap ya. Okey. Dia itu je kata-kata Bilal ya. Ibu-ibu tolong tanda di buku masing-masing. Buat kurungan ke apa ke. Oh tapi situ dah ada noktah Yang buku ibu-ibu dah ada noktah. Jadi buku yang ibu-ibu punya ni bagi saya sangat baik. Noktah, koma semua dia jaga. Okay, kalau tengok dalam hadis ini mana ada noktah, koma kan. Sambung je. Okey, yang sebetulnya ini sahaja ucapan Bilal. Ana uqizukum. Nanti saya akan kejutkan tuan-tuan semua. Fattaja'u. Maka para sahabat Nabi sendiri pun radhiyallahu anhum berbaring. Wa asnada, okey, ibu-ibu dan buku ibu pun dah ada koma tu. Fattaja'u wa asnada Bilalun radhiyallahu anhu zahrahu ila rahilatihi. Manakala Bilal pula dia sandarkan badannya ke kenderaan dia ataupun binatang tunggangan dia. Orang lain semua baring, dia sandar aja. Okey, sandar tu bahaya. Sandar tu sendiri bahaya. Dah penat dah ni. Faghalabathu aynah. Lalu kedua-dua mata, lalu dia pun kalah dengan kedua-dua matanya, artinya mengantuk dia, tertidur juga akhirnya. Fanam. Dia mengantuk sangat, matanya dah tak boleh celik dah, maka fanam, dia pun tertidur. Fasaiqazan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibus syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terjaga, dah sedar, dah terbit matahari dah. Hajibus syams. Dah terbit matahari. Dia punya bulatan matahari tu, hajibah tu bahagian tepi matahari tu lah. Dah nampak dah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kejut Bilal. Ya Bilal, aina ma qulta? Wahai Bilal, mana janji kamu? Ni janji dicapati ni. Okey. Mana janji kamu? Kata tak kejut. Qala Bilal radhiyallahu an. Nabi tak marah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tanya je, bukannya marah. Ma ulqiyat alayya naumatun misnuha qattu. Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu an, saya tak pernah mengantuk macam ni Rasulullah. Ya Allah, mengantuk sangat semalam. Okey. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dia backup Bilal, tak apa, dia tak marah pun pada Bilal. Nabi sebut innallaha azza wa jalla qabada arhamakum aw arwahakum hina sya' wa raddaha alaikum hina sya'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ni dia pegang ruh-ruh kamu ketika Allah mahu, dan Allah Ta'ala akan kembalikan ruh-ruh kamu apabila Allah Ta'ala mahu. Ya Bilal, wahai Bilal, kum, ente bangunlah katanya. Fa'azim bin nas bisalah, dan laungkan azan, ajak orang salat. Fatawadda. Okey, sampai situ je ucapan Nabi ya. Sampai situ je. Fa'azim bin nas bisalah. Okey, buku ibu memang cakap, memang dah ada semua dah. Fatawadda. Maka Nabi SAW pun berwudu. Okay, sahabat Nabi yang lain pun bangun samalah. Okay, sambungan saya tekan. Fatawadda falamma irtafa'atis syamsu wa bayyaddat. Apabila matahari dah naik sedikit dan putih-putih sedikit cahaya matahari, qam fasalla. Maka Nabi SAW pun bangun lalu mengerjakan salat.
Okey. Ini cerita apa ni ibu sekalian? Cerita Nabi SAW dan para sahabat terlepas salatus subuh. Jadi terlepas salat subuh ni dikira sunnah ataupun tidak? Ibu? Terlepas salat subuh ni dikira sunnah ke ataupun tidak? Zuhur lah ke Ustaz? Ya, apa Kak Perbuatan Syida? Nabi ni salah satu daripada perbuatan Nabi sebab daripada tertidur sunnah. Sunnah. Okey, Kak Syida macam ni tadi Kak Syida? Oh Ustaz tak faham soalan Ustaz. Betul dekat Izzah jawab kan Ustaz tanya kalau tinggal solat tu sunnah tak sunnah. Saya cakap kena qada balik lah kan. Maknanya tertidur sampai terlepas salat subuh ni sunnah ataupun tidak? Kalau kena sunnah lah kan kalau Izzah cakap lah. Dia wajib, dia tak sunnah lah. Dia wajib? Bukan solat subuh tu wajib ibu. Ini cerita tertinggal solat subuh. Tertidur, tertinggal solat subuh, sunnah ataupun tidak? Sunnah Kalau lah sebab sudah terjadi Tidak, kepada tidak. Rasulullah, maka jadi sunnah lah Ustaz. Akan tetapi perkara tu cuma terjadi sekali mungkinlah dalam hayat Rasulullah. Yang awal-awal bonda kata macam mana awal-awal tadi? Kalau sudah pernah perkara tu terjadi kepada Rasulullah, jadi sunnah lah kepada Jadi, umatnya. okey. Apa maksud sunnah ni ibu-ibu? Yang maksud ibu-ibu sekalian. Artinya siapa yang tertidur, terbangun lambat itu sunnah. kan apa yang Bukan perbuatan Nabi itu. perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi Nabi pernah itu sunnah. Nabi pernah Sebab jadi ikutan kan, dia boleh ikut. Dia salah satu contoh kalau boleh ikut. tidur boleh ganti. Boleh solat lepas tu lah. Okey, bukan okey. sunnah Ustaz. Okey, barakallahu fikum. Kena faham balik definisi sunnah tu apa dia. Sunnah ni artinya perbuatan Nabi yang kena buat. Tidak semestinya semua perbuatan Nabi itu maknanya sunnah. Sampaikan Nabi merajuk dengan isteri dan tak tegur isteri dalam tempoh yang lama, kita pun kena macam itulah. Kena ikut sunnah Nabi ni, jangan tegur isteri dalam beberapa ketika. Bukan begitu. Itu perasaan Nabi. Nabi nak bagi tegur isteri baginda. Yang sunnahnya pendidikan yang Nabi berikan. Jadi dalam bab ini sunnah bererti sesuatu yang mesti diikuti. Tertidur sampai terlepas subuh itu bukan sesuatu yang diikuti. Ia hanya sirah Nabi SAW yang Nabi pernah terjadi begitu. Tapi dia bukan sunnah yang mesti kita ikut. Ia hanya siratun Nabi SAW. Jadi kena faham antara sunnah dengan sirah, apa yang berlaku tu benda yang berbeza ya. Jadi sunnah benda yang mesti ikut. Kalau sunnah, sunat ataupun wajib, antara dua je. Sunnah Nabi ni dia boleh jadi wajib dan boleh jadi sunat. Tapi kalau tertidur tu kita nak tak mana tu, nak kata wajib ke nak kata sunat? Tertidur tu. Dua-duanya tidak. Jadi ia bukan sunnah ya. Ibu yang salah faham lagi buat sunnah tu. Maksudnya Ustaz maksudnya kalau tadi macam tu peristiwa kan berlaku. Dia bukan sesuatu yang perbuatan Nabi lah. Benda tu berlaku Ustaz ni tak faham sangat. Sunnah ni perbuatan Nabi yang mesti kita buat kat Syida. Nabi solat sunat rajin. Kita pun kena rajin solat sunat. Itu sunnah. Nabi sembang orang tua dengan cara baik. Itu sunnah. Adapun yang Nabi terlepas solat subuh. Itu bukan sunnah. Itu hanya sirah perjalanan hidup Nabi. Dalam sejarah hidup Nabi tu pernah berlaku Nabi terlambat bangun tidur. Kalau sunnah kita kena ikut. Kena ikut tu sama ada dua hukumnya. Wajib ataupun sunat. Jadi tertidur tu sampai terlepas subuh, kita nak tak wajib ke nak tak sunat? Wajib tak, sunat pun tak, ia hanya kehidupan kita. Jadi ia tak boleh dipanggil sebagai sunnah. Ya? Okay. Faham ibu-ibu? Bukan sunnah lah ni. Jangan sebut sunnah. Jangan semua benda Nabi buat je sunnah. Tak, ini bukan Nabi buat. Nabi tertidur. Dia bukan isu sunnah. Isu benda lain. Okey, baik. Dan kemudiannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu satu perkara. Dan ceritanya, kalau kita tengok dalam cerita yang panjang lah, dalam pelbagai hadis, dan di sini ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 292 pada baris yang perenggan yang keempat tu kan. Okay. Saya cuba tengok juga. Ni.
Okey, daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, dalam awal hadis tu ada cerita bahawa ketika dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, wa annahu sallallahu alaihi wasallam na'as. Nabi ni mengantuk sangat. Tapi Nabi tak nak tidur kerana Nabi memikirkan subuh dah tak jauh dah, sejam 2 jam lagi nak subuh. Kalau tidur ni memang tak pakat tak jaga terus ni, tapi Nabi mengantuk sangat. Mengantuk tu hatta mala an rahilatihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi ni macam nak terjatuh, dia macam naik unta nak terjatuh kanan, nak terjatuh ke kiri. Okey, jadi bila Nabi ni asyik nak terjatuh geling pula. Gelong. Apa istilahnya Ibu sekalian? Apa dekat Niza? Gelong? Hoyong hayang. Hoyong hayang. Oh, bahasa sendiri sikit lah. Ada hoyong hayang dan Nabi. Tak, perkataan tadi tu. Gelong ke apa? Nama, ke itu istilah tahu? Gelong. Gelong. Betul ke Ana? Betul perkataan gelong. Maksudnya gelong. tak stabil. Tak stabil dah. Ada gelong dah Nabi. Ataupun orang Penang kata hoyong hayang dah. Jadi wa anna Aba Qatadah radhiyallahu an, Abu Qatadah pun da'amahu salasa marat. Abu Qatadah ni dia jaga Nabi ni. Nabi gendong ke kanan, dia pegang Nabi cepat-cepat. Nabi nak jatuh balik kiri, dia jatuh, dia pegang cepat-cepat. Tak nak bagi jatuh tu kan. Okey. Wa annahu fil akhirah mala 'anit tariq. Okey, dan sampai kali yang ke terakhir tu, okey. Sampai dah terakhir tu Nabi pun berhentilah bersama dengan 7 sahabat yang lain. Itu ada cerita yang lain lah ceritanya. Baik, jadi di sini Ibu dirahmati Allah, ceritanya Nabi SAW hati-hati dan tak nak tidur. Tapi apabila Bilal bin Rabah radhiyallahu an janji nak kejutkan sahabat-sahabat daripada tidur tu, maka Nabi SAW pun tidurlah kerana terlampau mengantuk. Dia sebenarnya Ibu sekalian, kalau dalam salatul sunnah, mana lebih kita utamakan, tidur ke ataupun solat juga? Contoh kita katakan dalam kes solat zuhur. Hari itu kita mengantuk sangat-sangat dah solat zuhur. Tak tahu dah memang gelong teruk. Habis solat zuhur tu kita, ya Allah teruknya aku mengantuk, tapi tak solat ba'diyah lagi. Okay, mana lebih utama, kita tidur ke ataupun kita solat sunat ba'diyah? Tidur. Tidur. Kenapa tidur lebih utama? Sebab kalau solat juga lagi tak betul lah baca lain. Okey. Idza na'asa ahadukum ma huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum. Apabila seseorang anda mengantuk sangat, maka tidur dahulu sehinggalah hilang perasaan mengantuk. Sebab takut la'allahu yastaghfiru rabbah fayasubba nafsah. Macam ni? Saya selalu tertukar takir yang bahagian belakang tu. Iza na'asa ahadukum. Okey. Falyarkud hatta yazhaba anhu an-naum. Kena tidur sampai hilang perasaan mengantuk. Okey, tengok hadis riwayat Tirmizi. Fa inna ahadakum iza shalla wa huwa yan'as. Kerana jika kamu solat juga dalam keadaan mengantuk, la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah, asalnya dia nak mohon istighfar kepada dirinya, tapi tengok-tengok dia mencela dirinya sendiri kerana terlampau mengantuk. Okey. Jadi sebenarnya dia merujuk kepada solat mana ni ibu sekalian? Contohlah kita katakan Kak Ana dia nak solat zuhur, tapi masa solat zuhur tu terlampau mengantuk, tak solat zuhur lagi ni, ini solat fardu. Bolehkah Kak Ana nak tidur dulu baru solat zuhur, ataupun sebenarnya dia hanya merujuk kepada salatul sunnah? Okey. Zuhur belum solat lagi, mengantuk sangat, nak kena solat zuhur dulu ke ataupun tidur dulu? Ini bukan solat sunat ya, ini solat fardu zuhur. Ustaz, kalau dah mengantuk sangat macam mana solat Ustaz? Solat sunat ke wajib memang tak dapat nak buat Ustaz kalau dah mengantuk sangat? Memang tak dapat buat. Jadi walaupun solat wajib kita tidur dulu gitu. Tidur sekejap. Tidur dulu sebab masih ada waktu. Zuhur kan panjang waktu dia. Okey, itu jawapan yang saya perlu dengar. Panjang lagi waktu dia. Tapi kalau terjadi pada subuh, kita bangun-bangun pukul 6, tapi mata tak boleh nak celik sebab semalam kita musafir, kita penat sangat, sampai rumah dalam pukul 1 pagi.
Pemulanya kemas-kemas sikit pukul 1.30, 2 pagi baru tertidur. Tapi tidur tu dalam keadaan penat sangat. Pukul 6 bangun tu tak boleh nak buka mata. Boleh tak boleh kita tidur dulu ataupun kena bangun juga sebab subuh tu masanya pendek? Subuh tu bahaya sebab kalau tidur tu nanti tertidur terus. Tertidur terus. Okey. Ada pandangan lain tak? Okey, jawapannya adalah selagi mana kita boleh bangun solat pada waktunya, maka dibenarkan tidur dahulu. Jadi contoh pukul 6 bangun tu tak boleh buka mata. Sedangkan pukul 6 sekarang dah subuh. Maka kita pun kunci jam, kita bagi tahu contohnya suami kita dah bangun dah. So, abang boleh tak kejut, saya nak tidur 10 minit je. Dah tak boleh buka mata sangat dah ni, 10 minit lagi insyaAllah. 10 minit. Tak apalah, baru 6.10. Hanafi pun tak solat subuh lagi masa tu. Okey, jadi kerana waktunya panjang lagi, dia bukan isu solat subuh dan maghrib je. Cuma kalau maghrib tu jangan lewat sangatlah. Sebab maghrib ada khilaf ulama' bila tamat masa dia kan. Okey, tapi ceritanya kalau mengantuk sangat-sangat, memang super-super mengantuk dia ni, tidur dulu dalam 10 minit ke 15 minit. Yang penting kita sempat lagi solat pada waktunya. Okey, kita cuba kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Qala Nawawi, berkatalah Nawawi, mazhabuna, mengikut mazhab kami. Mazhab apa ya? Mazhab kami tu? Ya. Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Wa mazhabul jumhur, dan mazhab jumhurul ulama, annahu 'amun fi salatin nafli wal fardi. Bab ini merangkumi semua tu, solat sunat ke, solat fardu ke, fil laili wan nahar, pada waktu malam ataupun waktu siang, merangkumi juga solat subuh. Jadi tu. Dan apa nama, ada ulama kata muhallab contohnya, ini solat sunat malam je. Kerana pada solat fardu tu bukan masa mengantuk pun. Tapi itu tak erti sebab ada masa juga kita mengantuk pada waktu solatul fardu. Maka dalam bab ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, boleh kita tidur dahulu walaupun melibatkan solat fardu. Yang penting apa dia? Okey. Jadi sebenarnya mana lebih penting tu, tidur ke solat tu lebih penting ibu-ibu sekalian? Jap, saya tak faham apa maksud nap tu. Apa Kak Anis tadi pun saya boleh baca dah. NAP, apa maksud nap tu? Nap. Nap tidur sekejap Ustaz. Sekejap. Kailulah Ustaz, kailulah. Oh, okey, saya faham. Saya ingatkan ada bahasa standard budak-budak apa. Okey. Dah campur rojak bahasa. Keliru saya dibuatnya. Okey, jadi apa nama tadi? Apa saya nak sebut tadi Subuh. Katanya tidur yang lebih utama atau solat yang lebih utama? Tidur lebih utama ke solat lebih utama? Sebenarnya solatlah lebih utama, tapi bergantung pada keadaan. Kalau dah sampai mengantuk terus, solat pun dah tak betul kan, tak baca salah. Tidurlah dulu sekejap. Okey. Maknanya solatlah yang utama. Kita tidur tu kerana kita nak solat dengan cara yang baik lah kan? Ya. Jadi solat lebih utama, bukannya tidur lebih utama. Habis tu kenapa tidur dulu? Supaya kita dapat mengerjakan solat dalam keadaan yang paling berkualiti. Itu maksudnya ya. Okey. Jadi kemudiannya kita tengok lagi. Dalam bab Allah Ta'ala yang memegang ruh kita ni, ada disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah apa ni Saya putih ingat dah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah Azza wa Jalla yang mewafatkan seseorang itu ketika matinya, dan orang yang tidak mati tapi dalam tidurnya. Artinya ada orang yang mana dia tak mati tapi Allah pegang ruh dia semasa dia tidur. Ruh dia keluar daripada badan dia kan. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini juga mengajar kita walaupun dah habis masanya, kena azan dahulu, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi misalnya dah terbangun subuh lambat tadi, Nabi SAW minta Bilal bin Rabah radhiyallahu an bangun azan dahulu. Bangun azan dahulu. Dan bahkan lepas azan tu adakah terus solat tergesa-gesa? Tak perlu tergesa-gesa dah sebab memang dah lambat. Dah bangun pukul 7 suku ataupun dah bangun pukul 7,
subuh memang dah habis dah. Pukul 7 sekarang ni subuh dah habis kan. Dah habis dalam 6, sebelum pukul 7 lagi dah habis dah subuh kalau di Shah Alam. Okey. Kalau kita laju-laju pun buat apa? Memang tak boleh solat pun. Memang dah habis waktu pun. Maka bangun dengan tenang, azan dahulu. Bahkan di situ tengok bagaimana ada riwayat yang menyatakan para sahabat Nabi pun pergi qada hajat dahulu. Faqadau hawaijahum fatawaddau. Cuba lihat dalam muka surat yang ke berapa ya? Muka surat 294 tu. Ibu lihat muka surat 294. Perkataan fatawadda' tu menunjukkan para sahabat Nabi pergi qada hajat dahulu sebab memang lumrah orang dah. Bila bangun daripada tidur dia akan masuk toilet dulu. Okey. Jadi mesti ambil masa. Jadi buang qada hajat masing-masing, ambil masa, dan selepas itu fatawadda'u, mereka ambil wuduk pula, ambil masa semua tu, dan kemudiannya barulah mereka buat apa dia? Ibu sekalian. Habis semua tu kemudiannya apa yang mereka buat? Azan. Azan dah azan dah. Bila dah azan? Baru dia orang solat ketika matahari mulai meninggi. Okey, Jadi, cuba cerita dia punya susunan dia. Boleh Kak Liza cerita. Mula-mula apa yang berlaku, kemudiannya apa. Salat sunat subuh dulu Ustaz. Jazakumullah khairah. Solat sunat subuh tu jangan lupa. Kasih banyak Bunda Azhar. Jadi ceritanya mula macam mana? Boleh tak Bunda Azhar cerita? Yang Nabi buat dan kita pun nak tiru ni. Mula-mula kumandangkanlah azan. Mula-mula azan. Okey. Kena tulis tu di ruangan chat. Apabila terbangun lambat. Bukan sunnah ya. Jangan ibu pakat buat lambat-lambat kerana sunnah. Kalau bangun lambat subuh. Okey, apa yang perlu dibuat? Satu, azan. Yang kedua, Buat Wuduk. seperti urutan melakukannya pada waktu lah Ustaz. Azan, azan. Lepas tu, tu Wuduk. salat sunat. Ya, Salat ambil sunat wuduk dulu. ambil Salat wuduk sunat tu confirm subuh. lah. Okey. Solat sunat subuh. Lepas tu, Dan iqamah. okey. Lepas tu barulah solatul subuh kan. Ya. Barakallahu fikum. Okey, betul. Wuduk tu confirm lah. Wuduk, qada hajat apa tu betul. Dan yang pastinya adalah yang ini. Azan dulu. Dan kalau kita lambat jangan azan kuat-kuat. Ni cerita ni, ibu ni balik kampung. Sampai kampung tu penat, mengantuk sangat. Tak boleh nak buka mata. Bangun-bangun pukul 7 pagi. Patut azan sekuat-kuat hati dalam bilik tidur tu. Habis semua anak saudara dengar. Bocor rahsia. Jadi azan dengan suara perlahan. Kerana azan ni dia ada beberapa tujuan azan. Okey. Jom kita senaraikan dulu tujuan azan supaya dengan itu kita tahu bila masa kita nak azan. Saya bagi satu jawapan dulu. Tujuan azan adalah untuk maklumkan masuknya waktu. Okey. Saya dah bagi jawapan. Ibu-ibu, lagi? Ada 3 atau 4 tujuan azan. Nak panggil orang. Nak panggil orang. Lagi? Syiar. Syiar. Okey. Ada lagi tak? Satu lagi? Tanda-tanda masuknya waktu solat. Itu dah sebut dah untuk maklumkan masuknya waktu. Hak solat itu memberi sendiri. Memberi apa Kak? memberi gerakan untuk solat awal waktu. Itu panggil orang lah Kak. Okey. Jadi hak solat itu sendiri. Solat itu dah ada hak dia, antaranya adalah azan. Jadi itu 4 tujuan azan. Maklum masuknya waktu, nak panggil orang, syiar, hak solat itu sendiri. Jadi kalau dah lewat pun tak apa. Kerana kalau dah lewat, okey, kita tak adalah tujuan pertama maklumkan masuknya waktu. Tapi kita ada tujuan, paling kuranglah hak solat itu sendiri. Solat itu sendiri ada haknya kena azan. Walaupun saya sendiri pun sukalah nak beramal azan di rumah sebelum solat. Jarang-jarang saya buat. Saya tahu itu kelemahan saya. Tapi sudut ilmiahnya, dia kena azan dahulu. Dan azan tu azan yang biasa je. Contohnya saya pergi ke perpustakaan Selangor. Jadi bila masuk Zuhur tu, kita dah ready dah ni. Sebelum Zuhur saya dah sampai. Jadi bila masuk azan Zuhur, kita pun tunggu orang. Azan lah dulu, tapi azan perlahan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Kerana saya hanya solat dalam surau library yang boleh memuatkan dalam 30, 40, 50 orang sahaja. Yang suara saya macam tu pun orang boleh dengar. Bukannya saya nak azan sekuat-kuat hati sampai semua orang dengar. Okey, itu pun library ada pasang rakaman azan. Sebenarnya rakaman tu tak dikira sebenarnya. Yang dikiranya azan kita sendiri. Okey. Jadi azan kalau kita dah terlambat tu azan dengan suara perlahan. Tapi kalau ramai-ramai terlambat tadi, berjemaah lambat, maka boleh azan dengan suara yang kuat. Okey. Baik, jadi sini para sahabat Nabi pun pergi selesaikan hajat masing-masing, kemudiannya mereka salat sunat subuh dahulu kerana pentingnya salat sunat subuh. Penting tak penting salat sunat subuh ni sampai satu tahap, kalau kita akan terlepas rombongan kita sedangkan kita belum salat subuh, kena salat subuh dulu. Salat sunat subuh dulu. Itu gambaran pentingnya salat sunat subuh. Okey, baik. Ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudiannya kita tengok apa dia punya beberapa pengajaran daripada hadis ini. Kata wa fil hadisi minal fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Okey, apa dia faedah dia? Jawazul timasil atba' ma yata'allaqu bimasalihimud dunyawiyah wa ghairiha. Pengikut-pengikut boleh memberi cadangan kepada ketua, termasuklah memberi cadangan kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi cadangan. Selagi mana ia bukan benda yang bersifat syar'i. Okey, yang melibatkan strategi dan sebagainya, maka boleh usulkan pandangan. Baik, satu. Itu satu pengajaran. Itu muka surat 295 ya. Okey. Kemudiannya wa anna 'alal imami an yura'iyal masalihad diniyah wal ihtirazu amma yuhtamalu fawatul ibadati an waqtiha bisababih. Pemimpin ini mesti mengambil berat soal ibadah-ibadah ini, soal keagamaan, dan kena hati-hati kalau dalam bab solat tu jangan sampai terlepas solat dan lain-lain. Kena hati-hati. Sama juga dalam politik, kena hati-hati tinggi. Sekarang ni kita tahu bagaimana berlakunya perang yang begitu menyedihkan, menakutkan di Palestin, dan sebenarnya benda ni benda yang mengelirukan. Benda yang mengelirukan daripada sudut apa dia? Satu, sebenarnya apa yang berlaku, betul-betul yang berlaku di Palestin ni, di Gaza ni, apa sebenarnya yang berlaku. Okay, tapi kita dapat maklumat lah daripada cerita Nadir An-Nuri ke sebagainya. Okay, apa-apa sekian-sekian. Yang keduanya, betul tak betul berita yang telah disampaikan, berita itulah, berita inilah, betul tak betul. Yang ketiganya, apa stand kita, terutamanya di peringkat pemimpin negara kita, apa stand. Jadi dia nak kena ni, nak kena tengok masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Kepentingan agama dan juga dunia. Nak ambil stand tu pun sebagaimana contoh Malaysia ambil stand bersama dengan Palestin. PMX pun dah umum dah. Dalam masa yang sama, pendirian ini pastilah berbeza dengan pendirian Amerika Syarikat. Yang mana Amerika dah mula berkira-kira nak hantar bala tentera untuk membantu Zionis. Jadi ini satu benda yang kalau jadi pemimpin negara ni kena fikir panjang ni. Nak buat stand macam mana ni, nak zahirkan ataupun tidak zahirkan stand tersebut. Kerana sekarang ni kuasa dunia kan terpecah pada dua aliran kan, Amerika, kemudiannya China, dan China itu disokong oleh Russia kan, grup dia kan. Dan macam mana perairan Laut Cina Selatan kita pun dah berebut dah ni, Amerika berebut dengan China. China pun dah mula ni tekan Taiwan, dah pastilah bila China tekan Taiwan, Amerika mesti masuk campur tangan. Dia akan sokong Taiwan supaya berlaku pergaduhan dengan China. Ni jahat punya Amerika ni. Tapi nak ceritanya pemimpin ni kena bijak. Apa pendirian dia nak ambil? Termasuklah dalam bab ibadah. Apa pendirian yang perlu diambil ya. Okay, baik. Dan memang betul Kak Anis, kita Malaysia sejak dulu lagi bersama dengan Palestin. Bahkan kerajaan kita memang memberi bantuan kepada negara-negara jiran. Cuma ada benda yang kena cerita, ada benda tak boleh cerita. Cuma kita berlebih lah. Mana Malaysia ni tak bertindak. Padahal ada tindakan. Tapi bukan semua tindakan perlu disebut-sebutkan. Okay. Contohnya dengan pelarian di Rohingya, Patani, Kemboja, zaman Pol Pot dulu. Malaysia menerima sahaja kebanjiran pelarian dari Kemboja dulu kan. Ya, berapa ramai datang dah jadi warga negara Malaysia pun. Pasport apa semua tak ada. Buat tahu je semuanya. Kerana kemanusiaan. Saudara kita bukan orang lain. Okey.
Wa jawazul iltizam al-khadim al-qiyama bi muraqabati dhalik wal iktifa fil umuril muhimmati bil wahid. Yakni orang ni boleh kita lantik seseorang jadi khadim, orang yang berkhidmat. Macam contoh tadi Bilal bin Rabah, dia nak berkhidmat, dia nak kejut sahabat-sahabat dia yang lain bila salatul subuh nanti. Dan kalau dalam organisasi surau atau masjid, apakah dia khadim yang betul-betul berkhidmat untuk masjid dan surau, ibu-ibu sekalian? Pada hemat ibu-ibu, siapakah yang paling susah sebenarnya? Jawatan apa yang paling menyusahkan? Bukan yang paling menyusahkan, sorry. Jawapan apa yang paling susah? Siap ke? Siap. Nak cuci. Siap. Siap dan juga muazzin. Inilah jawatan yang paling susah, barulah imam. Siap dan muazzin ni nak tak nak, dia kena pancuan masanya. Imam tak apa lagi, dia dengar azan baru dia gerak. Tapi siap dan muazzin nak tak nak sebelum azan dah kena sampai. Dan tang je hujung minggu, dia pun nak berjalan juga dengan keluarganya. Di situlah dia nak kena atur masa-masa dia tu. Tambah-tambah kalau siap yang memang tugas secara sukarela, yang tak ada gaji itu, besar pahalanya. Masya Allah. Muazzin, sebab itu ulama bincang mana lebih tinggi kedudukan muazzin ataupun imam. Ramai ulama kata imam, ramai juga ulama kata muazzin. Okey, baik. Dan ceritanya tinggi kedudukan mereka kerana mereka berkhidmat. Sebab itu tak ramai orang sanggup jadi imam muazzin ni. Saya pun tak sanggup kalau nak kena lantik jadi imam. Saya banyak tugasan saya ni. Bukanlah kita tak nak pergi solat kat masjid surau. Tapi kita kadang-kadang solat di tempat lain. Nak solat tempat kita je, payah. Bukan senang sebenarnya ceritanya. Jadi itu khidmat yang besar. Siap tu bahasa apa, bonda? Siap tu saya tak tahulah bahasa apa. Bahasa Arab pun ada juga siap. Tapi ini bukan siap bahasa Arab lah. Siap ni artinya petugas di masjid yang bersihkan masjid. Yang buka pintu awal. Kalau pintu kunci dia datang buka. Gitulah siap. Okey, baik. Kemudiannya juga anjuran untuk memaafkan orang. Okey, wa qabulul uzri mimma tazara bi amrin sa'irin. Sebagaimana Nabi SAW memberikan kemaafan kepada Bilal. Jangan marah-marah. Kata nak kejut tadi, tak kejut. Habis kami semua terlambat. Marah pula. Kawan tu mengantuk. Dan Nabi SAW tunjuk akhlak yang baik, tak marah pun. Bilal kata nak kejut. Saya pun tertidur lah Rasulullah. Tak apa, bangun Hasan. Jadi Nabi bercakap dengan lembut dan sukar untuk kita membaca hadis Nabi SAW sebagaimana percakapan Nabi itu sendiri. Contoh yang saya dah baca-baca hadis pada ibu-ibu sekalian ni kan. Nabi kata apa dia? La darara wa la dirar. Macam mana cara Nabi sebut sebenarnya perkataan tu? Lembut ke, tegas ke? Sukar nak digambarkan sebenarnya. Kerana Nabi SAW merupakan selembut-lembut manusia dalam keadaan fizikalnya kuat, hatinya kental, jiwanya begitu kuat, tapi percakapannya sangat-sangat lembut. Jadi bukan senang sebenarnya nak menggabungkan dua benda yang berbeza. Ahli peranglah dia, orang lembut dia. Pemimpin yang tegas berwibawa pun dia, tapi bila saya mengorang, habis semua orang cair dengan dia. Itu bukan senang ya. Dia ada dua gabungan akhlak dalam diri Nabi SAW. Sebab itu orang pelik tu dulu. Apa nama bila Astaghfirullahaladzim. Sekejap Aqra' bin Habis radhiyallahu an tengok Nabi SAW peluk anak cucu baginda cium, dia pelik. Paling berperang ni tak ada nak peluk-peluk anak, cium-cium anak ni. Dia kata Rasulullah, saya ada 10 orang anak, seorang pun saya tak pernah peluk cium. Rasulullah kata apa? Bal la yarham la yurham. Sesiapa yang tak ada jiwa pengasih tidak akan dikasihi. Jadi itu bukan satu benda yang senang. Tambah-tambah kalau ada pula ajaran-ajarannya kata kita ni ada saya tengok satu tempat dan mungkin ibu-ibu boleh bagi respon. Dia kata dalam TikTok ke mana, anak-anak ni kalau umur kecil ni, umur sampai sini, umur berapa sampai umur berapa, yang ni kita kena anggap dia macam hamba. Dia guna istilah hamba rasanya. Maknanya suruh dia buat itu, suruh dia buat ini. Kena ada ketegasan dan wibawa kita sebagai ibu bapa. Okey. Kemudiannya bila umur sekian-sekian baru kita buat dia sebagai kawan. Tapi masa kecil tu kena suruh dia. Bila besar sikit baru tunjuk sebagai kawan. Okey. Satu teori. Teori yang kedua yang Ustaz Kamilin yang saya kasihi sebut dan saya setuju dengan apa yang beliau uraikan, iaitu kita jangan jadi kawan kepada anak-anak.
Kita kena jadi ibu bapa, bukannya kawan kepada anak-anak. Tapi kita menjadi ibu bapa yang friendly, yang rapat dengan anak-anak. Macam Dr. Abdul Rahman lah, kat Syida cerita kan. Baik, lembut dengan anak-anak. Okay, jadi sebenarnya kita dengan anak-anak kecil ni nak kena jadikan dia hamba ke ataupun lembut? Kalau kita tengok kepada cara tarbiyatun Nabi SAW, lembut. Bukannya Nabi kerah orang tu, kerah orang ni, tak ada. Nabi lembut dengan cucu-cucu baginda dan Nabi memberikan tunjuk ajar yang betul kepada cucu-cucu, kepada anak-anak, bukannya menyuruh tetapi memberikan tindakan secara betul. Saya baru dapat ilmu yang baru, ibu-ibu sekalian. Dulu saya tak faham tentang macam mana cara nak ajar anak-anak baca Quran. Dan anak saya kedua ni memang slow lah baca Quran. Sekarang pun slow lagi lah. Dia dah buka Quran dah, baca juzuk 6 tapi slow sangat. Huruf pun kadang-kadang tertukar takis, sod tertukar dengan hak. Mulalah kita naik angin. Kita baik dengan dia. Tapi tentang baca Quran je naik angin dah. Okay, baik. Jadi bila saya sembang dengan kawan saya yang jadi guru Quran, katanya bila budak-budak belajar Quran dengan tok guru, dia pergi ramai-ramai, macam kita dulu-dululah, saya dulu-dulu belajar tok guru. Pergi ramai-ramai, kemudiannya, okey, baik. Okey, bila kita tunggu giliran kita tu, kita akan ulang Quran banyak kali. Ulang juga. Supaya bila depan tok guru tu, kita akan dapat baca dengan lancar. Okey, sebab itulah budak-budak yang belajar tok guru dia lancar. Dibandingkan dengan budak-budak yang belajar dengan mak ayah dia aja. Okey. Itu kata kawan saya. Dia tak ada teori apa pun. Teorinya, dia kena ulang selalu. Saya tanya orang lain pun, teorinya ulang selalu. Lebih-lebih tu, Baghdadi duduk ketuk sana, ketuk sini. Itu dia dah pergi ke perincian dia pula. Tapi akhirnya saya dapat satu ilmu yang baru. Alhamdulillah. Kita dulu-dulu orang ajar, bila kita nak tidur, kita read aloud. Kita baca buku untuk anak kita. Jadi anak saya ni yang kedua tu memang tidak belajar membaca. Kami tak ajar membaca. Sekolah dia pun ajar membaca ala kadar je. Jadi sampai darjah 1 tu memang tak pandai membaca pun. Tiba-tiba bila darjah 2 je dia boleh membaca. Dia boleh membaca sendiri tapi bab mengeja sampai sekarang dia kurang lagi bab mengeja. Okay, kerana sekolah dia tak beri penekanan pun benda tu. Jadi saya pun pelik. Macam mana pula anak saya tiba-tiba boleh membaca ni? Amazing ni. Darjah 2. Orang lain 4-5 tahun dah boleh membaca kan. Anak saya darjah 2. Dan rupa-rupanya ada faktor kita membaca buku selalu pada dia malam-malam. Saya, isteri terutamanya, kakak dia duk baca selalu. Dia boleh tangkap. Dan begitu juga dengan kaedah Quran. Yang saya selama ni saya paksa juga dia sebut. Itu huruf apa? Sebut. Baris atas ke bawah. Sebut macam mana? Lambatlah. Tapi akhirnya saya pun tukar pendekatan. Dia baca dengan saya dah tak marah-marah dah. Dah tak boleh sebut, saya terus sebut. Ikut je. Dia baca lagi tersekat, saya baca lagi. Dia ikut je. Lama kelamaan, dia belajar cara sebutannya betul. Dia belajar cara menyebut dengan lebih fasih. Dan dia lebih laju sebenarnya. Bila kita tak payah paksa-paksa dia sebut juga macam mana pun. Tak, ikut je. Okay, contohnya baca bimasalihah. Kita pun terus. Bimasalihihim. Okey, dia pun ikut bimasalihihim. Ad-dunyiwu. Mula tersekat. Bidunyawiyah. Ad-dunyawiyah. Terus dia baca. Lama kelamaan, dia ikut rentak cara sebutan kita yang betul. Dia jadi laju sedikit. Alhamdulillah. Jadi itu yang pentingnya. Iaitu kita mesti berlembah lembut dalam pendidikan. Ya? Mesti lembah lembut. Dari umur berapa? Dari umur kecil sampailah besar. Tak ada teori kita nak kena masa ni. Kita hilang lembut, kita tegas je. Tak ada. Lemah lembut ada sepanjang masa. Ketegasan itu prinsip. Jadi ketegasan dan kelembutan ada sepanjang masa. Ada benda kita kena tegaskan, tapi kebanyakan masanya adalah kelembutan. Kerana kata Allah Azza wa Jal, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan rahmat daripada Allah, kamu berlemah lembut dengan mereka. Jadi kenapa kita nak bertegas lebih-lebih? Bertegas adalah prinsip, tapi lemah lembut tu. Disiplin dengan lemah lembut itu lebih penting, ya. Saya ingat begini ibu sekalian, ya. Ini sedikitlah. Ada orang katalah kita ni dalam pendidikan, kita tengok dulu-dulu pelajar-pelajar kan, zaman-zaman kita dulu-dululah, zaman saya masih lagi, apa lagi zaman kakak-kakak, ibu-ibu.
Cikgu garang, cikgu pukul pun kita terima, cikgu rotan kita terima, cikgu denda jalan itik kita terima. Kalau saya dulu kena pusing, guling di atas padang yang berbatu dan berduri. Pusing balik ke sini, dan lah sekolah saya pakai jubah. Tapi kena tanggal jubah, pakai baju putih dalam je, berguling sana, berguling sini, muntah berapa ramai muntah. Okey, baik. Jadi tak ada pun manja-manja report pada mak ayah, tak ada pun. Zaman sekarang manja sangat. Sikit-sikit report mak ayah, sikit-sikit report mak ayah. Mak ayah pun sekejapnya mengamuk. Jadi anak murid dulu hormat pada tok guru. Tok guru buat apa pun hormat. Sebab itu lahir generasi macam kami. Bukannya lahir generasi macam korang semua ni manja-manja. Saya duk fikir panjang sangat isu ni. Oh, dengan pendidikan yang tegas tu, itu melahirkan generasi Rabbani. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ni mencerita politik pula. Ibu-ibu sekalian, yang kononnya pendidikan tegas melahirkan generasi Rabbani, generasi tak manja tu, cuba tengok kes rasuah yang berlaku sekarang ni lahir kalangan generasi muda ke generasi yang dulu-dulu pendidikan tegas tu. Rasuah, salah guna kuasa, duduk ambil harta negara, yang berlaku perompakan, itu generasi saya dan ke atas yang sedang berlaku ni. Yang kononnya melalui pendidikan yang tegas dan keras daripada guru, yang kononnya redha apa yang guru buat tu, inilah generasi yang makan rasuah, yang riba dan sebagainya sekarang ni. Jadi macam mana pula generasi yang konon-kononnya hebat itu, konon terpaling suci itu, boleh mengata generasi zaman sekarang konon-konon manja. Sebab tu, okey, manja tu betul lah. Generasi sekarang ni mungkin ada manja dia sebab dia lahir dalam era yang bukan-bukan sekarang, era media sosial, era tekanan jiwa. Tapi jangan kita ingat pendidikan yang tegas guru-guru kita buat dulu melahirkan generasi yang baik sangat sebab kita pun teruk. Yang bukan kita ni ibu sekalian lah yang buat perangai-perangai sekarang ni yang umur 40, 50, 60 ke atas ni, ini generasi yang lahir melalui pendidikan yang tegas konon-kononnya. Jadi bukan soal tegas, bukan soal kena denda dan sebagainya. Soalnya pendidikan yang betul mengikut Nabi adalah memang lembut. Jadi apa yang guru saya buat kena berguling sana sini memang salah. Memang salah. Cuma kita budak, kita tak pandai nak berhujah. Dan realitinya guru saya yang paling garang tu, yang suka rotan orang, yang berguling sana sini, mak saya kenal lah, Ustaz Faisal tu, yang memang digeruni oleh semua pelajar, saudara saya juga. Lepas dia keluar dari sekolah saya, dia datang balik dalam satu program dan dia buat ucapan, kalau ustaz kembali semula ke sekolah ini, ustaz akan ubah pendekatan ustaz dan ustaz tidak akan denda antum semua dengan cara macam dulu. Menangis dia, mengaku kesilapan dia. Menunjukkan pendidikan tegas memang tak betul. Yang denda rotan orang mana ada diajar dalam agama. Tak diajar rotan-rotan anak orang ni. Rotan itu adalah langkah terakhir. Bukannya apa masalah diselesaikan dengan rotan. Tengok contoh Nabi SAW, bagaimana cara baginda mendidik anak-anak baginda dan juga sahabat-sahabat baginda. Tak ada tegas-tegas ni. Tegas tu adalah, tapi lembut itu nombor satu. Lembut je. Tapi tegas ada. Bukannya tegas, lembutnya ada. Tak. Lembut itu yang utama. Ketegasan pada prinsipnya, ya, memang ada. Ini benda yang kita kena teliti, ya. Semangat sebab geram dengan golongan yang terpaling suci tu, Kak Ana. Konon-konon bagus sangat, tapi teruk sebenarnya. Saya pun pelik yang duduk, panggil apa, komen-komen bukan-bukan ni pun, terhadap politik tanah air sebagainya yang guna bahasa kasar-kasar, golongan terpaling suci itulah. Istilahnya golongan yang lahir pendidikan tegas itulah yang tak jaga mulutnya. Okay, yang zaman sekarang pun ya juga. Sebabnya salah faham tentang pendidikan tu macam mana. Okay. Kemudiannya wa taswirul mutalabah bil wafa bil iltizam. Boleh menuntut seseorang yang telah berjanji memenuhi janjinya. Sebagaimana Nabi tuntut Bilal, kata nak kejut kami. Saya pun tertidur Rasulullah. Rasulullah terima, tak apa, tak ada masalah, tapi tunaikan janji. Azan. Jadi ini penting dan inilah yang kita nak didik anak-anak kita, tunaikan janji. Okay, tunai janji macam mana? Contohnya anak kita kata, boleh tak baba nak hutang, nak beli buku, berapa ringgit? RM2. Okey, hutang RM2. Tepati janji, kena bayar hutang macam mana pun.
Okay, padahal tak perlu pun dia nak hutang, tapi dia nak beli buku untuk kawan dia nak hutang RM2. Okay, fine. Tapi hutang tetap hutang. Janji nak bayar, kena tunaikan. Walaupun kita RM50 pun kita tak berkira dengan anak. Hatta berapa banyak kita dah habis ribu-ribu dah untuk anak. Tapi bila dia janji hutang, hutang tetap hutang. Sila bayar. Janji mesti ditunaikan. Okay. Itu. Okay. Dalam kes lembut dan tegas tadi, contohlah lembut dan tegas. Kita tegas dengan prinsip kita, okey, pakaian lipat sendiri. Walaupun saya ni suka lipat kain anak pun saya suka lipat, saya akan paksa diri, saya takkan lipat dah kain anak-anak. Lipat sendiri. Okey, jadi, tapi adakah penyampaiannya tegas? Abah nak lipat kain masing-masing. Jangan harap abah je lipat kain. Okey, tak boleh. Okey, ini kain adik, ini kain abang, ini kain kakak. Lipat masing-masing. Masing-masing ada tugas masing-masing. Jangan harap mak ayah je nak buat semua benda. Lembut. Tapi cara kita tegas, tapi cara kita deliver tu lembut. Sampaikan dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, baru masuk. Ni tegas je memanjang, garang je memanjang. Lepas tu bawa cerita zaman-zaman dulu, ayah zaman dulu, dengar je, semua takut, kecut perut, tutup TV, pergi solat. So kita nak bangga dengan ayah-ayah yang garang. Begitu. Kita tak nak bangga dengan bapa segala ayah, iaitu Nabi Muhammad SAW yang lembut, yang boleh menerima hujah-hujah anak dia. Sebagaimana Nabi pergi kejut Ali dan juga Fatimah, bangun salat tahajud. Ali kata, Rasulullah wa abah, ruh ni Allah pegang, kalau Allah tak bagi lepas tidur juga kami ni. Ada Nabi kata banyak songeh punya bangun salat tahajud, tak ada. Nabi pergi je, Nabi tepuk paha, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni memang banyak songeh dia. Nabi kata baca itu je ayat Quran. Nabi tak marah kerana benda tu benda sunat. Kenapa Nabi nak pergi pukul menantu, nak pukul anak, nak bertegas? Tak ada. Nabi sampaikan dengan penuh lemah lembut. Tapi realitinya, adakah Ali dan Fatimah ni malas tahajud? Tak, mereka rajin. Kerana mereka melalui pendidikan yang betul daripada Nabi SAW tadi. Okey, baik. Kemudiannya, ke depan lagi, banyaknya dia punya ni kan. Dia punya ceritanya sangat banyak. Tapi penting untuk kita tengok ke depan lagi ni. Ni panjang ni. Wa fil hadisi aidan. Okey, ini ibu-ibu boleh tengok muka surat 296 poin ke-8 tu. Hadis ini juga menceritakan pada kita berkenaan dengan azan lil faitah. Hadis ini mengajar kita azan bagi orang yang terlambat salat. Siapa yang pegang pandangan ini? Al-Imam Syafi'i dalam pandangan lama beliau. Sebab beliau ada dua pandangan. Pandangan baru dan pandangan lama. Al-Imam Muhammad, Abu Saud, Ibn Munzir. Okey. Al-Auza'i. Sampai sini je. Sampai situ je. Dan juga Ibnul Munzir. Okey. Kemudiannya kalau yang lain, Al-Auza'i, Imam Malik dan pandangan baru Imam Syafi'i kata tak perlu azan. Cuma kebanyakan ulama Syafi'i kata orang yang terlepas waktu sebaik-baiknya azan. Berbeza dengan pandangan Al-Imamul Syafi'i sendiri. Okey, baik. Dan hadis ini juga mengajar kita wa fihi masyru'iyatul jama'ati fil fawaid. Disyariatkan untuk berjemaah bagi solat yang qada. Nak qada pun solat jemaah. Okey, suami isteri terlepas solat zuhur contohnya. Okey, dah masuk asar, qada berjemaah. Berjemaah itu yang sebaik-baiknya. Kecuali kalau kita seorang-seorang je lah. Okey. Bla 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 bla, habislah ceritanya ibu sekalian, banyaknya, tak larat dah saya nak baca satu-satu tu. Kita buka persoalan lah ibu-ibu, silakan. Siapa ada soalan boleh tanya Ustaz terus. Dekat FB setakat ni tak ada lagi ya, cuma ada ulasan ni je lah daripada Puan Umrah. Teringat masa sekolah rendah bila guru garang nak masuk kelas, kecut perut dan berdebar-debar. Bila guru tu tak hadir, suka hati. Memang tak bagus jika guru garang. Pelajar biasa takut dan susah nak kuasai pelajaran yang diajar. Pak Umrah cakap macam tu. Betul, Ibu Umrah. Jazakumullahu khairan.
Saya dulu pun bila guru garang kita nak tanya pun tak berani. Dan konsep guru dulu mana ada soal jawab. Mana ada, okey, siapa tak faham lagi datang jumpa Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dia ada anak murid dia yang sangat lambat menguasai pembelajaran. Namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jom kita tengok cerita kisah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Saya tak tahu nak cari macam mana. Ada tak ada? Ya Rubai'. Kan ni. Ada cerita sini. Ar-Rabi' Bati'ul Fahmi. Bati' ada ke kat sini sekejap saya nak tunjuk cerita pada ibu-ibu sekalian. Walaupun tajuknya pasal solat qada yang terlambat tu, tapi tak apalah kan. Okey. Tahan nak cari kat mana pula ceritanya. Pening nak baca banyak-banyak. Okey, tengok sini lah. Ini cerita dia betul lah, walaupun macam cerita rekaan je bila ada di Facebook macam ni, tapi cerita betul lah. Kana Ar-Rabi' bin Sulaiman Bati'ul Fahmi. Rabi' bin Sulaiman ni lambat sangat dia punya nak tangkap sesuatu pelajaran Al-Imam Syafi'i. Karrara alaihi Imam Syafi'i mas'alatan wahidatan 40 marrah. Sampai Imam Syafi'i ni nak kena ulang 40 kali. Ya, sampai nak kena ulang 40 kali sampailah dia boleh faham. Falam yafhamur Rabi' wa qama minal majlis hayaan. Dan Rabi' bin Sulaiman ni dia tak faham juga dan dia pun pergi berlalu sebab dia malu nak belajar dan kadang dia tak faham. Jadi satu kali dan Imam Syafi'i selalu panggil dia fi khulwatin. Secara diam-diam dia panggil wa karrara alaihi hatta fahim. Dan dia ulang juga sampailah Rabi' ni faham apa yang disampaikan. Ya Rabi' la law qaddarta an at'amkal ilm la at'amtuka iyyah. Wahai Rabi', kata Imam Syafi'i, kalau qaddartu, kalaulah saya mampu nak bagi suap ilmu terterus kepadamu, saya akan suap ilmu terterus supaya terus faham. Tak payah nak ajar-ajar, dah suap terus. Sampai macam tu. 40 kali ibu sekalian ulang. Ada Imam Syafi'i bising-bising. Lembab punya budak. Belajar balas panggil mak ayah. Lembab ni. Pergi sekolah lain lah. Buang sekolah terus sebabnya tak boleh nak belajar. Jadi kan dulu-dulu kan sistem macam tu. Okey, ini sebut ni. Yaqra'u bil alhan. Okey. Dulu kalau pelajar lambat, kata 3 tu pergi sekolah lain. Sebab ini sekolah untuk orang golongan elit je. Yang mesti skor dalam SPM semuanya. Keluarlah kawan ni sebab tak layak dah nak sekolah kat situ. Sebab kelayakan diukur daripada sudut akademik. Bukannya akhlak tu nombor 1. Akademik tu nombor 1. Yang ni sekolah semuanya geliga-geliga ni. Nak jaga ni 100% ni SPM ni. Itu. Anak buat salah. Merokok. Kalau sekolah saya dulu merokok. Tangkap. Buang. Panggil mak ayah buang. Subhanallah. Saya dulu pun begitu juga. Benci juga orang merokok ni. Buang je lah. Tapi tak ada ke pendidikan awal sebelum dibuang tu. Tak ada ke panggil, didik, bina hubungan dengan dia. Nak faham apa masalah sebenarnya sampai dia merokok ni. Ada masalah keluarga ke? Ada apa ke? Didik dulu. Tapi tak. No. Buang terus. Ini sekolah tak layak bagi perokok-perokok. Tapi berapa ramai orang yang ilmuwan-ilmuwan pun merokok. Jadi bukan saya kata boleh merokok. Tak nak ceritanya, benda yang boleh kita consider, kita kena consider. Bukannya kita kerja buang orang je. Kita menyelamatkan orang. Memberikan pendidikan. Jadi itu. Jadi susah ibu-ibu sekalian ya. Bukan saya nak kata pendidikan teruk. Bukan isu pendidikan teruk. Saya nak ceritanya kefahaman tentang pendidikan tadi yang tak betul.
Dan ramai je penjuang-penjuang pendidikan dah utarakan benda ni. Dah cerita benda ni. Apa maksud pendidikan yang sebenarnya. Cuma sebab ada guru-guru yang sebenarnya bukan minat jadi guru pun, mereka yang akan merosakkan sistem pendidikan negara kita. Na'udzubillah min zalik. Baik, kalau tak ada, kita masuk satu lagi bab. Ustaz, sekejap. Apa, Kak? Ustaz, kalau kata rumah jauh pada masjid kan, surau kan, macam kalau macam ibu-ibu ni kan dengan solat berjemaah dengan anak-anak ke, dia boleh azan juga ke? Macam mana kalau dia solat jemaah dengan anak-anak? Solat berjemaah dengan anak kan. So, ada boleh, maksudnya boleh azan juga tak Ustaz? Kalau ada anak lelaki? Tak, kalau perempuan sajalah. Oh, tak boleh azan, Kak. Oh, kalau anak Nanti lelaki masuk dah TikTok azan. bising, Kak. Popular. Kalau anak lelaki boleh azan, dia tak boleh azan. Perempuan, saya rasa kalau bukan semua ulama pun, majoriti ulama tidak membenarkan azan. Dan dalam bab iqamah pun ada ulama kata nak iqamah boleh, tak iqamah pun tak apa. Jadi wanita tidak azan. Okey, baik. Okey. Okay, ada lagi? Sebenarnya malah masuk topik baru. Sebabnya panjang. Saya dah baca habis ni, panjang ni ibu-ibu sekalian. Kemana ni? Ustaz, ada ke istilah kita macam mulut je jahat tapi hati baik kan? Mulut jahat hati baik? Mulut istilah macam tu lah digunakan bila dia mulut dia celupa kan, suka kata-kata kat orang, menghina orang. Lepas tu kan, tapi sebenarnya dia kata dia hati dia baik. Hati dia baik. Tapi dia memang suka macam tu, dia suka gurau, suka bersuara senda. Jadi dia kata-kata yang tak baik tu keluar pada mulut tu macam biasa. Dia kata yang pentingnya hati. Hati tu Allah yang nilai, dia katakan. Ada ke macam tu Ustaz? Agak confuse Ustaz. Okey. Kita tengok satu benda. Az-zahir yang dulu. Apa Kak Nis? Lagi satu, bukan yang saya tak maksudkan yang macam Kak Syida cakap tu betul juga tu satu. Tapi ada juga yang macam dia bukan, saya tak kata dia cakap kasar, tapi dia tak lembut lah Ustaz. Pembawaan tu tidak lembut, tapi tidaklah macam mengutuk-mengutuk orang dengan suka-suka hati tu, tak. Cuma dia tidak lembut sebab dia daripada family dibesarkan dalam family yang tidaklah, ada orang memang dicakap tu pun lembut, cakap dengan baik kan. Tapi dia tegas. Tapi ada orang yang memang boleh bercakap dengan lembut semualah, tapi ada orang tak. Tapi bukanlah bermaksud boleh mengata orang cakap kasar, caci maki orang suka hati tu, tak boleh lah macam tu, saya faham. Yang itu pun tak apa kan Ustaz, maksudnya bukanlah kata hati baik, mulut kasar, hati baik. Itu lain. Saya faham apa isu Kak Nis sebut, dia bukan jenis orang lembut. Dia orang tegas. Tak apa, tak ada masalah tegas dia tu. Cuma kita nak cerita dalam dunia pendidikan ni, kelembutan lebih utama. Cerita dia tegas tu bukanlah bertentangan, bukanlah bermakna dia jahat dan sama dengan isu yang Kak Syida bawakan. Itu beza. Dan memang kita kata sahabat Nabi pun tegas. Jadi saya nak ceritanya ketegasan tidak ada masalah. Ketegasan itu penting kerana ia disiplin. Cuma bagaimana kita menyampaikan sesuatu benda tu khususnya kepada murid kita. Contohnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anh tegas. Dan orang tak berani dengan dia. Ada seorang tabi'in kata, saya tak pernah solat jemaah saf pertama kalau Umar jadi imam. Kerana Umar ni dia ada tungkat kecil namanya An-Nazah. Dia sendiri akan betulkan saf. Yang pertama tu akan betulkan dan akan pukul kaki orang yang tak sama saf. Jadi kata kawan tu, saya tak berani, saya duduk saf kedua. Maimun bin Mihran ke siapa? Bukan Maimun, sorry. Dia duduk saf kedua, sebab saf kedua tu orang lain yang check. Bukannya Umar. Okey, tapi dalam keadaan takut dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu pun kata, ramai sahabat Nabi dan orang baik hebat, tapi orang yang paling hebat, yang paling aku kasih ialah Umar bin Al-Khattab. Satu masa dia ada join sekali travel dengan Umar pergi buat haji. Dan masa itulah dia jumpa dengan Umar dalam keadaan gerun dengan Umar ni.
Dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya ada satu soalan nak tanya tapi saya takut sangat nak tanya soalan ni pada Amirul Mukminin. Kata Umar, Nabi jangan takut, datang je. Tanya je nak tanya apa pun. Lembut Umar layan Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas pun tanya soalan tu pada Umar. Umar pun jawab dengan ilmiah. Artinya, Umar memang tegas. Tapi tegas itu bukanlah dalam sumber dan dalam pendidikan beliau menyampaikan dengan betul. Okey. Dan kadang-kadang ketegasan Umar itu pun dilenturkan oleh Nabi SAW. Okey, baik begitu. Jadi itu yang kita nak sebut. Teori pengesahan konvensional adalah permulaannya dengan tegas dan garang. Dan selepas didapati anak murid faham, maka ditukar pada cara biasa. Ini yang diajari dulu-dulu. Tegas dan garang, ya. Okey, baik. Dan saya pun, ibu-ibu boleh jawab. Ibu-ibu suka guru yang tegas ke? Ibu-ibu suka guru yang lembut dan friendly dengan kita? Tapi bukan guru yang lembut boleh kita buat macam kawan. Tak. Dia lembut dari sudut penyampaian dia. Dia suka untuk berkongsi dengan anak muridnya. Okay, tapi tetap ada prinsip. Contoh prinsip macam mana? Okay, dalam bab solat, no. Kena solat pada waktunya. Tapi macam mana kita nak menyampaikan maklumat tu pada anak murid? Kita pun cerita, anak-anak sekalian, kalau anak-anak semua sayang pada Nabi SAW, dan bayangkan kalau Nabi ada bersama dengan kita sekarang ni, adakah anak-anak semua sanggup untuk melewatkan solat subuh secara berjemaah di masjid? Okay, kita tegas solat subuh mesti on time. Tapi cara kita sampaikan kepada anak murid kita tu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hemat, itu yang kita perlukan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat pun. Okay, tapi bila berdepan dengan kemungkaran, ketegasan digunakan. Apabila kita nak menyampaikan sesuatu kebenaran, ketegasan diperlukan. Tapi bila dalam dunia pendidikan, saya fokus pada dunia pendidikan, ya. Bukan saya fokus pada semua benda. Tak. Dalam dunia pendidikan tu kelembutan lebih diutamakan. Okey, baik. Jadi soal az-zahir yadullu 'alal batin. Az-zahir yadullu 'alal batin. Yang luaran ni dia akan tunjuk yang dalaman Kak Syida. Tak payah katalah saya ni cakapnya kasar tapi hati lembut. Kalau bahasa orang Kelantan dulu, minta maaf ya, saya dah lama bertahun-tahun tak guna perkataan ni. Ya, jadi bukan perkataan kasar ya, tapi perkataan gurau-gurauan. Saya tak pandai nak sebut macam mana. Kepala korokmu dia kata. Orang Kelantan sebut. Itu bukan bahasa kasar ya. Itu memang bahasa gurau orang Kelantan. Oh, saya ni kasar mulut je, hati lembut. Kepala korokmu. Kepala korokmu ni, sembang je kamu ni. Mana boleh orang yang berbeza dalam dengan luaran. Sebab zahir yadullu 'alal batin, benda luaran tu menunjukkan sejauh mana kekuatan dalaman dia. Bila dalaman dia bagus, maka luarannya bagus. Apabila luarannya bagus, itu tanda dalamannya bagus. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa hadzal umuril batinati waz zahirati bainahuma irtibatu wa munasabah. Urusan-urusan dalaman dan luaran ini dia ada irtibat, ada tali yang mengikatnya, ada kesesuaian dia. Okey. Wa yaqul inna az-zahir la budda lahu min batin yuhaqqiquhu wa yusaddiquhu wa yuwafiquh. Sesungguhnya zahir ini tak lain dan tak bukan ia memerlukan kekuatan dalaman yang akan menegaskan, membenarkan, menyetujui benda tersebut. Okey. Jadi kemudiannya lagi dan Allah pun ini ada dalam hadis al-islamu alaniyah wal imanu fil qalbi. Islam tu mesti nampak pada zahirnya. Manakala soal keimanan itu soal dalaman. Nak ceritanya ada irtibat, ada kaitan antara dalaman dan luaran. Tak ada kita boleh kata saya mulut jahat-jahat, cakap benda kotor-kotor tapi hati baik. Saya mulut jahat pun saya jaga solat. Yalah, lebih baiklah daripada orang tak jaga solat. Tapi benda tu baik ke? Yang tak jaga mulut tu benda tu baik ke? Dan tahu tak Nabi SAW kata sambil jelir lidah. Nabi tunjuk pada lidah, inilah sebab orang masuk neraka ni. Fitnah orang yang menyakiti hati orang, yang humazah, yang lumazah, yang namam, yang mengumpat ribah. Semua ni, inilah punca masuk neraka.
solatlah macam mana pun, pahala solat boleh batal. Jadi sebenarnya ada kaitan yang sangat jelas antara yang luaran dengan dalaman. Okey. Okey, ada soalan Ustaz, lain lagi? Ustaz, maksudnya kan walaupun dia solat, walaupun dia tinggilah kedudukan dia, tapi kalau mulut lidah dia tak jaga tu tak melambangkan kepribadian yang mulia lah Ustaz kan? Betul tak Ustaz? Betul sangat. Sebab bila kita solat, payahlah kita nak jumpa orang yang memberi tumpuan pada solat tapi kasar mulut dia. Yang memberi tumpuan lah. Dia solat tapi kasar mulut. Ya, betul. Tapi definisi kasar pun kita kena faham juga. Ada orang nampak macam kasar tapi lembut je, orang suka je dengan dia. Jadi itu pun kita kena nilai juga tengok orang. Apa Kak Nis? Yelah, ada orang suara tu kuat, dia bukan kasar. Kasar ni dia cakap macam dia caci maki tu lain. Suara kuat tu Betul, Kak. lain. Betul, Ada orang Kak. memang suara dia tu lembut, tapi ada orang suara dia tu memang jenis suara speaker macam saya kan. Suara kuat. Betul lah. Baru saya nak kata macam Kak. Jadi tapi tak ada alasan untuk kita berkata kasar. Berkata kasar tu lain. Itulah yang saya nak apa yang Kak Nis sebut tu, samalah apa yang saya maksudkan. Bukanlah cakap lemah lembut. Ya, kenapa? Tuan sakit perut. Bukan begitu. Doktor pun ada tegas dia. Tapi itulah kelembutan dia. Artinya saya setuju apa yang Kak Nis uraikan. Iaitu kalau cakap lembut pun tapi penggunaan bahasanya kasar. Adik-adik ni dalam balas solat. Perangai bodoh katanya. Lembut je cakap. Tapi bahasa kasarnya, ya Allah. Itu kita tak nak lah. Tapi tengok ada beberapa guru cakap bukan main lagi tegas. Tapi cara dia menggunakan bahasa tu, kita boleh tenang, ya Allah, mendidik, jadi sesuai dengan kita. Itu yang kita nak. Ada guru-guru kita pun suara tu sampai ke mana dengar. Tapi kita suka dengan dia. Sebab kita tahu dia bukannya kasar. Cuma cara dia tu, penyampaian dia tu, semangat dia tu, tapi penggunaan bahasanya baik. Itu yang kita nak. Berapa ramai saya ada dengar ustaz yang saya suka sebenarnya. Saya suka sangat dengan ustaz tu. Mak saya kenal ustaz tu tapi saya tak nak sebut namanya. Untuk pendidikan jiwa memang saya suka dengar ceramah dia. Tapi beberapa kali saya dengar ceramah dia tu macam merendahkan kedudukan orang perempuan. Jadi sikit-sikit ceramah je nak mengenakan isteri, kenakan isteri. Isteri ni suka sekian-sekian. Tanya Allah, tak bestnya. Kenapa masih lagi wujud ustaz-ustaz yang suka merendahkan kedudukan wanita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lama ni? Alang-alang mentang-mentang lah yang buat kitab ni kebanyakan orang lelaki, maka orang perempuan pun kena je memanjang. Cuba tengok kalau orang perempuan pula yang buat kitab, macam mana pula? Dan sama juga dengan dunia TikTok sekarang ni, dunia media sekarang ni, suka sangat merendahkan kaum wanita. Duduk pilih wanita inilah, wanita ni macam inilah. Cuba kalau orang perempuan pula buat satu gerakan untuk pilih orang lelaki macam mana. Jadi benda ni tak kesudahan. Ini bukan akhlak yang baik. Ya, ini bukan akhlak yang baik. Dan ini dilakukan oleh sebahagian asatizah kita juga. Merendah-rendahkan kedudukan wanita. Jadi dia lahir daripada mana ni? Ini orang agamawan ni. Itu kita nak kata pendidikannya betul tu macam mana. Menghormati kaum wanita. Menghormati orang tua. Menghormati anak-anak. Ya. Ini benda yang paling payah kita nak ni. Macam anak-anak contohnya, saya pun dah ada bergaduh juga dengan anak sulung saya pun. Mula-mula dia jadi remaja ni, awal-awal dia balik, kita ni bengang selalu dengan dia. Nak marah dengan dia ni, nak bergaduh aja. Tapi akhirnya kita pun belajar, isteri saya pun cerita, saya pun dengar daripada orang lain, rupanya dia sedang mengalami perubahan dalam hidup dia. Dia tahu dia akan menyakiti hati ibu bapa dia, tapi dia jadi tak boleh kawal perasaan dia. Saya faham. Kita tanya ibu bapa yang lebih berpengalaman, yang anak dah besar, macam tu rupa-rupanya. Jadi saya doa pada Allah. Saya doa pada Allah supaya saya tidak lagi anak saya berubah. Saya baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan alhamdulillah 2-3 hari kemudian dia berubah. Dia jadi baik, dia lembut dengan saya. Alhamdulillah, syukur sangat pada Allah. Rupanya dia sedang mengalami krisis kejiwaan dalam diri dia. Yang mana kalau ibu bapa tak perasan benda ni, ibu semua dah okey dah. Ceritanya orang zaman muda macam saya ni, kalau dia tak perasan benda ni, dia mula akan mengata anak dia. Dan sekali anak dia akan protes.
Dan adakah kita nak kata anak yang berkaitan dengan mak ayah ni di zaman dia tengah berlaku perubahan hormon ni sebagai anak derhaka? Adakah boleh kita kata begitu? Jadi kita nak kena santuni tu. Supaya akhirnya anak kita ni apa-apa pun mak ayah nombor satu. Mak ayah juga dia akan adukan. Mak ayah dia tempat dia berkongsi kasih. Dan dia tidak akan menyakiti hati mak ayah dia. Biarlah anak-anak kita menyakiti anak kita masa perubahan hormon itu berlaku. Asalkan benda itu hanya berlaku dalam beberapa ketika sahaja, bukannya berpanjangan, supaya dia belajar sesuatu daripada perubahan tersebut. Dan Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala yang buat demikian. Supaya dia belajar sesuatu, dia belajar, oh macam ni, macam ni, macam ni. Dan berapa ramai anak-anak yang berubah setelah jadi mak ayah. Berapa ramai anak murid yang berubah setelah jadi guru dan ustaz. Dah jadi guru dan ustaz baru berubah, patutlah ustaz dulu macam ni. Dah jadi guru baru berubah kan. Jadi benda tu yang perlu disantuni dengan sebaik-baiknya dalam dunia pendidikan ini, ibu-ibu sekalian. Saya begini, saya ingat ada seorang guru yang saya sayang dulu, Ustaz Nasruddin Saufi. Dan bila saya habis belajar, saya duduk di Ninampuri masa tu. Saya ingat saya pernah pergi rumah dia sekali. Masa tu payah, kita tak ada handset. Saya dah ada handset lah, bila masuk you baru ada handset. Tapi kita tak simpan nama-nama ustaz kita ni. Lepas tu handset buruk boleh simpan berapa? Handset buruk pula. Handset lama tu boleh simpan berapa je. Dia message. Ya, kita berkira, kita top up bayar RM5. Kita masa tang boleh top up RM2, kita bayar RM2. Jadi nama ustaz ni kita tak simpan. Kita tak, sejak hilang. Jadi Ustaz Nasruddin Saufi ni, yang sedihnya dalam keadaan saya ni suka dengan dia, sayang pada dia, dia meninggal dunia dalam usia yang muda sangat. Dan saya memang tak putus mendoakan guru-guru saya yang meninggal dunia ni. Setiap hari saya mesti doakan orang-orang yang saya kenali, saya bayangkan muka-muka. Ada masa kita terlepas lah sebab ramai sangat. Jadi Ustaz Nasruddin ni antara guru yang lembut dalam mendidik. Dan dialah satu-satunya guru yang saya boleh pergi, saya mengadu sikit pada dia. Sebab dia lembut, dia layan kita dengan baik. Macam, Ustaz tolong doakan saya Ustaz. Apa nasihat Ustaz nak bagi. Saya boleh dengan dia macam tu. Dengan Ustaz lain saya tak berani. Jadi artinya, rupanya dengan kelembutan yang dipamerkan oleh Ustaz itu menawan hati kita. Dan kita boleh mengadu dia macam kita mengadu pada abang ataupun ayah kita sendiri. Sebab kita di sekolah asrama dah tak ada ayah dah. Tiba-tiba ustaz-ustaz tak jadi ayah pada kita. Jadi garang je semuanya. Jadi payah. Bukan semua lah garang, ada yang lembut. Tapi ceritanya yang lembut-lembut ni betul-betul menawan hati kita. Kita boleh pergi dengan dia kan. Okay, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada lagi tak sebelum kita tutup? Saya nak baca ni. Maka ramai lelaki koyak, betul. Penat nak layan golongan selalu merendahkan wanita ni, betul ke Anis? Terutamanya kan ustaz yang merendahkan wanita. Saya rasa sangat sakit hati. Aduh, tak tahu nak cerita macam mana ustaz ni. Apalah suka. Tengok Dr. Basit. Ada ke merendahkan kaum wanita? Tak ada. Kuliah dia. Fakta. Alhamdulillah. Jadi kita nak ustaz-ustaz yang macam ni lah. Kita tengok Dr. Rozaimi. Ada tak merendahkan kaum wanita? Tak ada. Orang berilmu tak ada. Tapi beberapa orang suka merendahkan kaum wanita. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Okay, baik. Saya berhenti di sini. Ibu. Barakallahu fikum. Barakallah. Alhamdulillah Ustaz, walaupun sebenarnya kita belajar tajuk solat kan, tapi sebenarnya pengajaran daripada hadis tu pelbagai, banyak yang kita boleh dapat. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi dengan Ustaz Zahirudin. Tapi betul lah kan, kita orang perempuan ni lah selalunya masalah sikit. Itu jadi macam Tarzan lah kadang-kadang anak-anak, biasalah standard lah kan. Tapi dia dalam besar-besar ni dah kurang sikit jadi Tarzan lah. Masih kecil-kecil je suka bebel lah semua tu kan. Itulah Alhamdulillah dapat ilmu yang ni boleh Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi pagi insyaAllah dengan sesi Ustaz Zahirudin dan juga Ustaz Yusuf jika ada kedatangan terlibat Ustaz. Nanti apa-apa nanti Liza akan umumkan kemudian insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dah. Sama, terima kasih. Terima kasih insya-Allah ya. Jom kita dapur.